Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini adalah hari Jumaat, iaitu hari terakhir dalam minggu ini. Adalah satu perubahan yang besar dalam cerita-cerita Abang, sebab Abang sampaikan cerita berselang sehari, dan Sabtu Ahad kalau Abang rajin nanti Abang akan sampaikan. Tapi hari ini Abang nak sampaikan satu lagi cerita pengalaman yang cukup luar biasa, dan Abang rasa ceritanya memang belum pernah lagi Abang dengar dekat mana-mana rasanya. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia, dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh Arifin, berlaku sepanjang dia berada dekat Malaysia. Arifin sebenarnya bukanlah orang Malaysia, dan dia hantarkan cerita ini melalui isterinya. Dia berkahwin dengan orang Malaysia sejak datang dekat Malaysia dan bekerja di sini. Dia berasal daripada Medan, Indonesia. Dekat sini dia bekerja sebagai seorang pembuat kubur Cina, yang batu-batu yang dihiaskan, dibuat macam rumah cantik tu kan. Itulah pekerjaan Arifin. Tapi dia bukanlah bekerja sendiri, dia bekerja dengan orang. Kalau kat mana bos dia suruh buat, kubur mana dia suruh buat, dibina, dia akan buat, tak jadi masalah. Cuma sepanjang dia menjadi seorang pembuat kubur yang lokasinya di kawasan sekitar Kuala Lumpur, Selangor dan juga Negeri Sembilan, ada banyak peristiwa yang dia alami. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa, ada 3 peristiwa yang betul-betul buat dia rasa pelik dan tak pernah dialami sebelum-sebelum ni. Dan sampai sekarang, ketiga-tiga peristiwa tu yang Abang nak sampaikan sekarang. Jadi peristiwa yang pertama tu, pada satu hari berlaku dekat negeri Selangor. Dia dengan kawan-kawannya diminta oleh bosnya, seorang Cina, untuk bina satu kubur. Dan kubur tu pula kubur kepunyaan seorang lelaki dewasa yang agak tua lah. Dia meninggal lebih kurang umur 70-an macam tu, kalau tengok daripada tarikh lahir dan juga gambar yang disertakan. Jadi dia kata bila dah dapat projek macam tu, dia pun teruskanlah cari kubur, ikutlah apa yang diarahkan oleh bos. Bos dah bawa dekat tempat tu, dia orang pun naiklah lori ramai-ramai, ada lebih kurang 3-4 orang, sampai dekat kawasan tanah perkuburan tu. Dia tak rasa takut sangat duduk dekat kawasan tanah perkuburan tu, sebab dia kata dia memang selalu buat kubur di kawasan itu, dah jadi kebiasaan. Lagipun bukan dia seorang kontraktor, dia banyak kontraktor yang diupah untuk buat kubur di kawasan-kawasan tu. Bila sampai dekat kubur tu, tengok dia punya keadaan tanah, tengok punya, dia boleh jangkakan proses untuk buat kubur ni agak lama, sebabnya bentuk tanah tu agak lembap dan perui, dan senang kalau hujan boleh jadi becak. Jadi dia kata ambil masa sikit lah, dia cakap dekat bos dia, dan bos dia cakap lah dekat tuan tanah, iaitu orang yang waris dia kata. Jadi bila dah macam tu, waris pun kata tak ada masalah, buat ajalah. Jadi dia pun habiskanlah, turunkan barang semua, segala macam. Dia orang pun ada cetak tau. Kubur sebenarnya dia kata mengikut Arifin, dia ada cetak ada sendiri. Jadi dia mulakanlah buat kerja. Pada hari itu jugalah, jam menunjukkan lebih kurang pukul 10. Buat. Waktu tu tak adalah siap sangat. Adalah dia punya rangka-rangka, dia dah cantik lah. Tanah-tanah pun dah digembur-gemburkan sesuai lah dengan keadaan kerja satu hari. Lepas tu kawasan tanah perkuburan tu akan dipasang dengan bumbung, iaitu kanvas yang dipancangkan di 4 bahagian kawasan kubur untuk melindungi kubur daripada ditimpa hujan. Nanti kalau hujan tak adalah kubur tu rosak balik, susah lagi kalau nak buat kerja kan. Jadi bila dia dah pancang, dah siap sikit, dah pancangkan kemah, kanvas, diorang pun petang tu baliklah ke rumah masing-masing. Sampai kat rumah dia kata dia tak rasa apa-apa pun. Besok pagi dia datang dekat kawasan kubur tempat dia buat tu, kubur tu dah roboh. Hati dah panas lah ni, siapa yang robohkan? Benda pertama yang dia tuju, maksudnya yang dia nak tuduh tu adalah
anjing. Mungkin anjing tu duk melintas-lintas kat sini, melompat-lompat kegirangan, gembira-gembira sampai rosak kubur dia. Yang kedua yang rosakkan mungkin adalah manusia yang sengaja untuk menyakitkan hati ataupun menyusahkan dia kerja. Bila jadi macam tu, Arifin kata dia dengan kawan-kawan dia tepek balik kubur tu, bina balik kubur tu ikut acuan yang diorang dah persetujui. Bina punya mengambil masa 1 hari juga nak cantikkan semula seperti yang dibuat semalam tu. Maksudnya jadi 2 kerja. Tak sempat lagi nak tambah-tambah mozaik. Tak, ini baru rangka dia kata. Tapi keadaannya dah macam ni punya susah. Dia kata kalaulah roboh kali ni memanglah dia akan cari orang tu sampai ke lubang cacing. Anjing ke manusia ke bukan manusia ke kepapahnya dia kata. Jadi lepas habis-habis tu mengambil masa petang jugalah. Pukul 5, pukul 6 barulah habis siap buat. Dia pergilah balik. Balik tu sebenarnya dia ada kerja-kerja lain nak buat tau. Bukan kerja kubur tu je nak buat. Ada benda-benda lain dia kena buat. Dia kena settlekan benda tu, siapkan benda tu dalam masa 3-4 hari. Ini kalau dah hasil roboh bina, banyak kerja, masa pun terambil lah kan. Jadi dia kata tolonglah hari yang kedua ni janganlah roboh lagi. Biar balik rumah tak jadi apa-apa. Besok pagi datang roboh lagi. Korang ajar dia kata. Siapa pula yang merobohkan kubur yang dia dah buat ni? Panas hati betulkan balik kubur, mengambil masa 1 hari. Dia cakap dengan budak ni yang sama-sama kawan dengan dia. Malam ni kita naik motor, kita merayau dekat tempat ni. Kita tengok siapa pula yang robohkan kubur ni. Jadi lepas dah siap hari yang ketiga. 3 hari tau. Hari yang ketiga tu siap-siapkan. Kali ni sempat pula nak tepek-tepek batu-batu kecil, nak letak mozaik-mozaik semua. Dah siap, kira dah lebih cantik daripada hari sebelumnya lah. Harap-harap tak ada lah yang robohkan. Malam tu dia cadang nak datang. Jadi lebih kurang pukul 10 ke pukul 11 malam, dia naik motor dengan salah seorang kawan dia yang sama-sama buat kubur tu. Datang ke kubur tu balik, nak tengok kalau kubur tu masih lagi elok ataupun dah dirobohkan. Bila sampai dekat tanah perkuburan tu, tengok kubur tu dalam keadaan elok je, tak dirobohkan. Alhamdulillah, dia kata lega, dia kata. Jadi dia pun baliklah rumah. Besok pagi datang, roboh lagi. 4 kali berturut-turut roboh. Dalam hati dia, agaknya orang yang dikebumikan dekat dalam sini banyak dosa kot. Sampai 4 kali dia nak kena buat kubur ni. Bukan senang nak buat jerat Cina dengan lengkoknya lagi, mozaiknya lagi, dengan batu-batu hiasannya lagi. Bukan senang. Hari keempat ni dia betul-betul buat dengan panas hati. Dia bercadang, malam tu dia nak jaga dekat kubur tu. Nak tengok, bukanlah jaga, maksudnya nak tengok, duk perhati daripada jauh. Siapa pula yang merobohkan kubur ni. Jadi dia pun siap-siap, petang tu baliklah rumah. Bila sampai dekat rumah tu, ngomel-ngomel lah dia dengan bini dia. Bini dia kata, sabar bang, sabar. Jadi dia kata malam tu aku nak pergi, Arifin cakap lah, malam tu aku nak pergi dengan si Ali, aku nak tengok siapa yang robohkan kubur ni. Aku nak tunggu daripada pukul 10 malam menjejak pukul 3 pagi. Hantu pun hantulah, aku tak kisah. Aku nak tengok siapa yang dah mencacat celakan kerjaku, kata. Bila dia baru je nak keluar rumah, naik motor, tiba-tiba hujan lebat. Jadi tak dapatlah nak keluar rumah, nak tengok, nak perhatikan siapa yang robohkan kubur tu. Esok pagi datang, kubur tu roboh lagi untuk kali yang kelima. Wah, tapi kali ni ada sesuatu yang pelik. Waktu malam tadi kan hujan, kan dia kata hujan, jadi tanah di sekitar tu memang tanah liat. Tanah tu pula berbecak-becak. Kubur tu pula dekat dengan satu belukar. Jadi bila sampai dekat kawasan kubur tu, bila naik lori sampai ke kawasan kubur, memang daripada jauh dah nampak kubur tu memang dah kucar-kacir, roboh. Dia memang nak marah, tapi bila dia sampai dekat kubur tu tak jadi marah, sebab dia nampak tapak kaki yang besarnya 2 jengkal manusia. Tapak kaki 2 jengkal, dan tapak kaki tu datang daripada belukar yang berdekatan, dan kubur tu mungkin dirobohkan oleh seseorang yang datang daripada belukar. Adakah dia manusia? Dia tak tahu. Sebabnya tapak kaki tu 2 jengkal besarnya, panjangnya. Jadi dia fikir, mana ada manusia 2 jengkal kaki panjangnya, tapak kaki, mustahil. Jadi nak tak nak dia beritahu bos. Dia beritahu bos kronologi cerita daripada mula sampai ke habis. 4 kali, 5 kali betulkan kubur dah roboh. Bos pula orang Cina, faham dengan situasi itu, beritahu dekat tuan rumah ataupun dengan waris. Waris pun buatlah semayang, buat semayang-semayang. Akhirnya lepas habis semayang dah tak ada lagi gangguan.
Kubur dapat disiapkan dalam masa 2 hari. 1 hari lebih lah dia kata. Nak tunggu kering sampai 3-4 hari tu. Tapi dah siap tu 2 hari. Tapi selepas buat semayang-semayang Cina punya kepercayaan, dah tak ada lagi gangguan-gangguan. Siapa yang menguburkan kubur tu tak tahulah. Dan kata Arifin, mungkin yang dikuburkan dalam kubur tu orang yang berdosa kot, dia kata. Sampaikan kubur tu 5 kali roboh, 5 kali kena buat. Ada sekali tu dia buat kubur lah. Ini cerita kedua. Dia buat kubur dekat satu kawasan dekat Selangor juga. Dia banyak dekat Selangor, KL dengan Negeri Sembilan. Dan ada yang ke Perak-Perak juga. Tapi dia tak beritahu lah dekat abang spesifiknya. Detailnya kuburan mana. Cuma dia cakap kubur Cina je lah. Dia kata satu hari tu dia kata dia dapat banyak kontrak buat kubur. Mulanya dia nak fokus kepada satu kubur je, iaitu kubur yang paling mahal tu. Tapi disebabkan bos dia dah ambil semua kontrak-kontrak yang ada, jadi nak tak nak, dia pada waktu minggu tu dia kena settlekan, selesaikan buat 2 kubur Cina. Jadi dia cadang dengan kawan dia, kita buat siang kubur lain, kita buat malam kubur lain. Jadi kita habis mula kerja pukul 8 pagi, habis kerja pukul 12.30 malam. Pukul 12, pukul 2 pagi lah macam tu. Tapi dia kata tak menjadi masalah sebab benda tu dah biasa sangat dia buat. Okay. Bila siang tu dia buat kubur Cina, tak ada masalah lah. Itu kubur yang mahal, dia kata. Buat-buat tak ada masalah. Yang cerita kedua ni adalah cerita pada kubur yang waktu malam ni. Waktu tu dia kata dia tengah buat kubur. Tengah-tengah buat kubur tu, tiba-tiba dia nampak daripada, ini kubur yang malam tau, malam tu satu malam tu lebih kurang pukul 8, pukul 9 malam dia dah sampai dekat kawasan perkuburan yang kedua, dia dah mula nak buat. Waktu nak mula buat tu, mula-mula dia orang tak perasan sebab keadaan keliling gelap, yang ada kawasan dia orang aja yang terang cahayanya, yang ada lampu lempah. Mula-mula tak perasan, tapi bila ada salah seorang daripada budak-budak yang buat kubur tu, yang sama-sama bekerja dengan Arifin, beritahu, bang abang tengok bang dekat di sebalik pokok tu bang, tu manusia ke bukan manusia bang. Jadi si Arifin pun tengok lah kan, dia kata memang bukan manusia. Makcik Rockers duk berdiri dekat sebelah pokok yang jaraknya lebih kurang 20 langkah daripada kubur tempat mereka buat. Mungkin dia nak tengok macam mana proses membuat kubur agaknya. Jadi dia pun buatlah. Buat. Dah sudah tu dia orang balik lebih kurang pukul 2 pagi. Sepanjang pukul 8 malam sampai ke pukul 2 pagi, benda tu duk tepi pokok, duk tercetuk kat situ, tak dikacau-kacaunya. Besok malam dia orang datang sekali lagi untuk perbaiki kubur yang dia orang dah betulkan pada malam sebelumnya. Dan pada malam tu lebih kurang pukul 11 ke 12 malam muncul semula Makcik Rockers yang semalam. Macam mana diorang tahu? Diorang agak je lah, dia kata, sebab bentuknya lebih kurang je, dia kata. Kalau lah Makcik Rockers lain mungkinlah juga, tapi rasanya Makcik Rockers yang sama. Tapi kali ini kedudukannya bukanlah di kawasan pokok yang diorang nampak pada hari sebelumnya. Tak. Makcik Rockers tu dah duduk dekat atas salah satu kubur yang jaraknya dengan diorang adalah lebih kurang 10 langkah aja. Keadaan bajunya, rambutnya memang nampak betul-betul Makcik Rockers. Tahun tu dia kata belum ada handset lagi yang boleh rakam-rakam. Tahun 2000 mana ada lagi handset. Jadi tengok je lah benda tu duduk aja atas salah satu kubur Cina sambil memerhatikan ke arah diorang yang tengah membuat kubur. Tapi tak buat apalah, dia kata benda tu tak kacau, tak adalah dia mengilai-ngilai macam tu. Haralah kalau nak buat kubur. Dia duduk aja dekat situ. Mereka terus kalau bekerja daripada pukul 11 tu, benda tu teman sampai menjejak kedua. Sampai pukul 2. Bila dia orang habis-habis kerja je, benda tu hilang. Tak tahu entah ke mana, hilang macam tu je. Dia kata mungkin benda tu selain daripada nak tengok-tengok dia orang tengah buat kubur, agaknya dia pelik juga. Manusia ni selalu buat kubur siang, tapi kenapa malam? Jadi dia pun datanglah. Konon-kononnya nak teman-teman, tapi keadaan macam tu, tapi ingin nak teman kan. Malam ketiga, itu adalah malam terakhir sebelum kubur tu betul-betul dah disiapkan. Kali ni benda tu pun hadir juga, tapi bukan hadir pukul 11 malam. Dia nak pukul 1 nak ke pukul 2. Masa tu diorang dah siap-siap nak balik lah, dia kata. Dah siap kubur tu, tapi kanvas di atas kubur masih lagi dipasang untuk mengelakkan daripada ditimpa hujan. Nanti rosaklah tanah perkuburan, batu-batu nensen yang dia dah buat kan. Jadi benda tu kali ni memang dekat dengan diorang lebih kurang 5 ke 6 langkah. Memang betul nampak jelas seperti dekat dalam filem-filem, dia kata. Dengan baju putihnya, rambutnya sampai ke tanah, warna hitam dan nampak macam rumpai laut.
keras-keras, dia kata. Oh, dia punya keriting-keriting macam rumpai laut dan agak keras, dan mukanya tak berapa nak jelas, agak kehitam-hitaman sikit. Cuma dia kata nampaklah itu muka, yang itu badan, yang itu tangan. Benda tu tak buat apa, duduk je kat situ. Jadi bila keadaan dah dekat sangat tu, jadi Arifin dengan kawan-kawan ini memang perasan setiap kali kawasan kubur tu dilalui oleh angin, baju lah, pakaian makhluk tu, Makcik Rockers tu punya pakaian tak bergerak pun. Bila tengok lama-lama, diorang nak perasan kewujudan Makcik Rockers tu bukanlah sama macam fizikal manusia kita, tapi lebih kepada bayangan ataupun asap-asap macam tu. Walaupun nampak daripada 7-8 langkah tu, nampak memang satu bentuk fizikal, tapi bila diamati betul-betul bukan, dia kata. Jadi pesan Arifin kepada semua, kalau korang jumpa Makcik Rockers ataupun gula-gula ataupun apa bentuk pun, jangan takut, tengok betul-betul. Diorang bukan berwujud fizikal macam kita. Diorang boleh tembus-tembus, nampak macam bayang-bayangan. Tak adalah takut sangat. Dia kata tak ada takut sangat, tak sempat nak perhatikan benda tu pepejal ke bukan pepejal. Abang dah lari dulu dah. Cerita yang ketiga ni best. Abang suka betul yang ketiga ni. Satu hari dia buatlah satu kubur. Kali ni dia kata dekat kawasan Negeri Sembilan. Buat kubur tu, dia kata kubur tu adalah tuan punyanya, kalau tak silap abang, seorang makcik, dia kata. Seorang makcik dia meninggal akibat daripada kanser. Anak-anak dia semua dah besar lah. Anak-anak dia pun berduit semuanya. Jadi kubur yang nak dia buat ni adalah kubur yang memang mewah lah. Mewah, cantik. Bapak kepada keluarga ni dah tak ada lah. Mak dia dah bercerai. Dulu pun dah bercerai, kata. Jadi dia kata peristiwanya pelik kali ni. Waktu dia orang tengah-tengah buat kubur tu, ialah dia kata buat kubur tak adalah serius sangat, kadang-kadang menyanyi, hisap rokok, bergurau senda. Tiba-tiba tengah buat kubur tu datang seorang nenek, tahu, dia kata datang seorang nenek agak tua juga, dengan panasnya waktu tu dia tak berpayung, dia pun berjalan ke arah dia orang yang tengah buat kubur tu. Sampai kat situ nenek tu mengamuk-ngamuk, ni anak sengit-sengit ni, macam mana dia cakap lah, Cina slang-slang Melayu dengan Cina slang-slang sikit. Ni sengit ni mozaik ni kenapa kau letak macam ni, tak cantik ni, dia kata. Lepas tu sepanjang dia proses tu, nenek tu duduk je kat sebelah, pandang aja. Tapi waktu tu tak boleh nak habiskan hari tu juga kan, sebab proses nak buat kubur tu dia kata payahlah, panjang, walaupun dah ada cetaknya, dia kata. Tapi nenek tu duduk aja dekat, duduk berdiri, duduk perhati macam mando, dia kata. Sikit je tegur. Ini you jangan nyanyi-nyanyi dekat kubur ni, tak hormati orang ada yang kat kubur ni. Ilahi, kata Asu ni biar betul. Popo, kita panggil Asu, kita panggil Popo ni kau hajar betul ke? Tahulah orang buat kerja, tapi dia orang ni tak adalah melawan, sebab tu orang tua kan, dalam hati lah, kata Arifin, dalam hati, ya Popo, nanti saya betulkan, nanti saya buat elok-elok, dia kata. Tapi bila dia tengok Arifin tak betulkan, marah dia lagi. Tadi kata nak betul, ni tak betul ni, cepat betulkan. Ini ikan patutnya tegak, dia disengit. Banyak pula cerita. Hari yang ketiga, itu hari yang pertama kan. Hari yang kedua macam tu juga. Popo tu dia orang tengah-tengah buat kerja sampai pukul 11 12 tengah hari, Popo tu datang dengan hegit-hegit datangnya. Dia datang mula dah jadi macam mana, dia marah ni, betulkan ni. Sampaikan dia kata pada hari yang kedua dia dah tak jadi nak marah, dah jadi kelakar dah. Sebabnya Popo tu memang banyak cakap. Mana tak datang Popo pun dia orang pun tak tahu. Okeylah, habislah. Jadi hari yang ketiga, hari yang ketiga Popo tu datang lagi. Tapi kali ni Popo tu macam ni. Dia bagi, macam ni lah, bagus. Dia kata buat kubur cantik ni, kita bayar mahal macam ni, barulah kita rasa macam seronok nak tengok kubur. Dia cakap lah, ada seleng-seleng Cina lah kan. Waktu tu Arifin dia tersengih-sengih lah sambil isap rokok. Dia kata sengih-sengih. Benda ni pelik tau. Sengih-sengih. Okeylah. Waktu dah habis-habis buat kerja tu, lebih kurang pukul 4 dia orang dah nak balik dah. Jadi pukul 3 tu Popo tu dah pergi. Waktu Popo tu pergi daripada kawasan kubur tu, baru Arifin perasan Popo tu tak ada bayang tau. Dan dia tak jejak tanah. Ini Popo ke hantu ni, dia kata. Kalau orang Cina cakap kuai kan, kalau kuai mahal ataupun hutang, abang ingat lupa lah. Dulu kan kerja kilang Cina. Kuai gitu. Jadi dia kata, ini hantu ke manusia ni? Dia diam je lah. Habis hari yang keempat tu, jumpa dengan bos, atau jumpalah dengan waris kan. Waris nak tengok keadaan kubur cantik ke, macam mana kubur mak dia dah dibuat. Lepas tu si Arifin ni tanyalah, ni nak tanya dia kata, Pak, saya nak tanya,
setiap hari kita orang buat kubur ni, ada datang seorang perempuan tua tau. Perempuan tu asyik marah-marah je. Suruh betulkan tu, suruh betulkan ni. Waris tercengang. Oh ya, betul ke? Dia kata. Macam mana perempuan tu? Perempuan tu begini bentuknya ni. Dia pakai macam ni. Dia ada gelang jet gini-gini. Dia ada cincin. Dia beritahu lah macam mana bentuk perempuan tu. Lepas tu si waris, oh betul ke? Oh betul ke? Macam mana dia boleh datang? Macam mana boleh datang? Jadi waktu tu Arifin kata, ceritakanlah siapa perempuan ni. Cakap, kita orang pun nak tahu kenapa dia datang asyik komplain. Perempuan tu dia kata, nenek saya. Dia kata, oh iya ke, nenek ke? Oh iya. Setiap kali dia datang memang dia nak komplain ke kubur anak dia, sebab yang meninggal tu anak dia. Dia komplain anak dia nak kubur cantik-cantik. Mungkinlah. Tapi yang saya pelik, nenek saya sudah meninggal loh. Dia kata 10 tahun yang lepas. Dia meninggal pun sama sakit macam mak saya juga, kanser. Waktu tu Arifin, lah, dah meninggal ke? Habis yang datang tadi siapa? Yang 3 hari, 4 hari kita orang duk menghadap, kena menceceh dengan popo tu. Siapa popo tu? Jadi cucu dia cakap, mungkinlah sebab waktu hidup si nenek ni duduk dengan keluarga ni. Nenek ni memang banyak cakap, dia kata asyik komplain je. Yang boleh tahan dengan nenek dia, dengan mendiang mak dia aja yang boleh tahan. Yang lain semua tak boleh tahan. Sampaikan dia kata, dululah masa kecil-kecil, dia kata, oh kalau boleh nenek ni mati lah awal lah. Pening asyik kena beletir lah. Tuan waris tu cerita lah kan. Oh, jadi Arifin tahulah yang datang tu sebenarnya adalah mak kepada yang si mati. Tapi kalau ikut kepercayaan orang Islam, itu bukan roh, tapi itu adalah korin. Setiap manusia kan ada pendampingnya, korin kan. Tapi yang peliknya, walaupun korin ke roh ke, kenapa datang waktu siang? Maksudnya, macam mana dia boleh datang waktu siang? Selalu cerita hantu bukan datang waktu malam ke? Pelik kan? Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan dan abang mulakan ucapannya. Ucapan yang pertama datangnya daripada Lia. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat abangnya, iaitu Muhammad Asri Ismail. Dia kata hari jadi abangnya jatuh pada 24 hari bulan 1, gedap umur 50 tahun, dengan ucapan selamat hari jadi buat abang tersayang. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat, dan sentiasa dirahmati Allah. Dengan diakhiri dengan kami sangat menyayangi abang. Ucapan yang kedua datangnya daripada Nurul Atikah. Dia nak sampaikan, minta kita semua hadiahkan Al-Fatihah buat almarhum ayahandanya, iaitu Ruslan bin Ma'aruf, yang mana telah pun dijemput ilahi pada 8 hari bulan 1 1992. Dah 32 tahun ayah dia meninggal akibat daripada kanser, kalau tak silap abang. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat ayah kepada Nurul Atikah, iaitu Ruslan bin Ma'aruf. Semoga ditempatkan di kalangan yang beriman, diampunkan segala dosa, diterima segala amalannya, dan berada dalam taman-taman syurga. Al-Fatihah. Ucapan yang seterusnya datang daripada Nurul Kuratun Aini. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat suaminya, yang mana hari jadinya jatuh pada 24 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi buat suamiku yang tercinta. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dan memberikan umur yang diberkati, dan sentiasa dalam rahmat Allah. Dengan ucapan terima kasih menjadi ayah dan suami yang sangat penyayang, yang sangat membantu, dan sangat banyak berkorban untuk kami semua. Ucapan yang seterusnya datang daripada Ende Kitchen. Itu adalah nama nickname dia. Dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat adik ipar dia yang bernama Nur Farina Muhammad Arif. Dengan ucapan selamat hari jadi buat adikku tersayang. Semoga Allah merahmatimu dengan rezeki yang melimpah ruah, umur yang diberkati, dan sentiasa dalam rahmat Allah. Yang mana hari jadinya jatuh pada bulan Januari ini. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan, pada masa yang sama dapatlah memberikan pengajaran. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, kepada siapa-siapa yang nak beli sambal lara perapan sate, masih lagi abang jual. Abang letakkan pada link yang disediakan dalam setiap video. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.